Dengar tak? Dengar. Boleh dengar tak? Dengar. Okay. So last mana yang lain? Duk ulun assignment ke? Assignment saya bagi extend lagi sampai hari Isnin. On the way. Najmi cakap apa Najmi tak dengar? Najmi ada cakap apa-apa ke? On the way. Dia orang on the way tu. Okay, class, as you can see on the presentation slide, this question we have not discussed yet, right? Belum kan? Ni this is the last example yang saya nak bagi, last exercise lah yang kita akan tengok. Belum buat. Jalan ada suara ke? Macam tak ada bunyi pun. Dia dengar saya tak? Hello. Medium. Oh, medium. Ni example yang saya belum lagi discuss kan? Belum. Semalam medium kata nak discuss hari ni yang ni. Hello. Where's everybody? Tak dengar. Where's everybody? Hello, medium. Dengar. Ada ke tak ni? Dah last class dah. Say something. Hello. Ke saya punya speaker tak okey? Jalan dia tengah cakap tapi saya tak dengar apa-apa. Orang lain dengar ke? Dengar medium, dengar. Dengar je. Ya. Oh. Oh ya ke? Sebenarnya saya tak dengar apa-apa. Tapi notification saya okey, work dengan yang lain dengar. Itulah. Okey lah. Okay, saya try keluar dulu, saya masuk. Lepas tu kalau tak boleh juga, dan if you have any question, you have to type your question. Sebabnya saya pun tak tahu kenapa. Okay, say something to me. Assalamualaikum, medium. Waalaikumsalam. Okay. Alright. Dari semalam medium kata medium nak buat yang tu hari ni. Okay. Ni tak ada susah sangat lah, sama je basic dia. Okay. Tapi tak apalah sebab nak bagi nampak banyak kan yang you buat kan. Sebab kalau tak nak buat sendiri tak tahu bila kan. So kita tengoklah. Alright. Before this, our example does not involve
two bodies ataupun two part lah, atau dalam kes ni you can see that we have two block. One is 20 kg, the other one is 30 kg. Before this we only have one body, satu saja. Jadi macam mana kita nak draw dia punya FBD? So that's why I pick this question so that you can get the idea. Actually for those who understand in machine, dia boleh jawab benda ni kalau dia faham lah. Okay, so saya nak tengok lah faham ke tidak. Kita tengok agak-agaknya untuk soalan number, okay, we see first number 8.134. Dia kata, okay, coefficient of friction mu s 0.4 and mu k is 0.30. Okay, between all surfaces of contact, determine the smallest force P required to start a 30 kg block moving if cable AB is attached as shown, and B if it is removed. Okay, so kita akan tengok 134 lah. Yang 135 tu kalau you dah faham 134 tu, you boleh buat lah. Alright. So macam mana ni? First thing what we should do when we have a friction problem, kita buat apa dulu? Determine condition berapa? Kita kena tengok dia punya problem dia ni dalam analisis yang keberapa. Dia condition satu. Kejap. Tak boleh cakap dah. Is it involving motion impending ataupun tidak? Yes. So kalau involving motion impending, dia akan jatuh dalam kategori 3. Mana you tahu 3? Mana you tahu 3? So in which part of the question that shows it is friction dia dah bagi. Coefficient friction dia dah bagi. So kena determine the magnitude dengan direction je lah. Kena determine apa? Magnitude and direction of applying force. So when we talk about the applied force, direction memang dah tahu dah, dia straight macam ni, cuma magnitude sajalah yang kita tak tahu. Tapi bila dia dah bagi coefficient of static friction, and then dia minta you have to determine the applied force ataupun forces yang selain daripada frictional force tau. So it means that we know it is in condition ataupun analysis problem yang ketiga lah yang kita tengok sebelum ni. Okay, tu benda penting. Lepas tu bila you dah tahu, okay, as a reminder for you, you have to tulislah, you tahu dia dalam keadaan motion impending. Jadi apa maksudnya motion impending ini? Kita tahu we can replace that the frictional force dia ni kepada mu s multiply with the normal force. Okay, that is the first thing. Second thing, okay, nak kena draw FBD. So you nak draw FBD, you just draw the FBD. Kalau you tak nampak lagi about the friction ini, tak apa. Try to draw first macam you draw sebelum ni yang you belajar. Macam mana you nak draw dia? Kita nak draw macam mana ni? Okay, lepas tu dia highlight kat sini. Dia kata the coefficient of friction are mu as 0.4 and between all surfaces of contact. Okay, and we know that the friction happen when we have two contacting surface. Jadi macam mana kita nak lukis dia punya FBD dia? Is it one FBD? Okay, first ni untuk yang kalau kabel AB is attached as shown. Boleh kita cakap yang tu kita guna yang pin tu tu. Pin? Where's the pin? Yang dekat B. Now sekarang support reaction kamu pin ke kabel? You are focusing on what? You are focusing on the block. Bila you focusing on block, maksudnya FBD yang kamu kena lukis adalah dekat block.
Kalau kamu tengok dekat blog is 20 or 30 ni, kamu tengok apa yang ada dekat situ. Kabel je, mana pinnya? Where's the pin? I don't see any. Kalau kata kat sini, ini kita cerita tentang roller tu nanti. Maksudnya kalau lah kata saya suruh draw FBD dia dekat kawasan ini, inilah yang kamu kata. Okay, ini mungkin ada something lah. Okay, let's see lah. CY. CX. Okay, ini adalah TAB. Ini pun adalah TAB. Dalam kes ni kamu tengok tak ada pun Y lah, dia akan jadi cuma X sahaja. Itu kalau we are talking about the FBD for the pulley. Tapi sekarang you nak jawab soalan dekat pulley ke you nak jawab soalan dekat blok? So you want to draw the FBD untuk blok ke ataupun you nak kena draw FBD untuk pulley? Mana satu? Block. Dekat blok tu ada pin ke? You tunjukkan saya. Tak ada kan? So we cannot say like that. That is the things that you always need to remember when you want to draw the FBD. Your focus is what? Kita kata kita draw FBD ni untuk fokuskan dekat part tersebut. Jadi yang lain kita tak mau ambil tahu. Jadi you draw sebab kalau kita nak selesaikan masalah, kita kena tengok part by part lah. So dalam kes ni kita tengok body untuk blok tersebut. Bukan kita tengok yang dekat pulley tu. Jadi tak ada pun kalau ada pin sebatu pun abaikan lah. So sekarang ni so kalau kamu tengok kita kena draw apa? Blok kan? Okay, kena draw dua blok sekali ke dalam FBD kamu ataupun kita kena draw separate? Sekali kot medium sebab dia kata ada friction dekat tu kan. Tu surface contact. Sekali, maksudnya macam ni. Inilah. Itu. Tentu ke? Tak sure. Mana ketua? Last kelas. Tak masuk. Tak masuk. Okay, saya nak tanya. Okay, siapa yang lain semua tak ada, memang tak ada orang nak tolong kamu lah kan? Kesian Jazlan. Tak ada orang nak bersuara untuk kamu. Kesian dia. Ada siapa-siapa nak tolong tuliskan something ke dekat tempat chat tu? 1, 2, 3, 4, 5, tak ada orang. Tak ada orang Jazlan. So yang lain tak ada idea. Tak ada idea. Kita nak kira sebenarnya dia punya apply force yang dekat dekat block if cable A attached. Asing. Okay. Apa dia? Asing sebab dia kata blok yang atas tu je kan tak masuk lagi. Sekejap. Masa pula saya kata blok yang atas, saya tak cakap apa-apa pun. You yang cakap. Bukan. Bukan media yang cakap. Betul? Betul? Kenapa nak asing? Cakaplah. Sebab apa? Aduh. Cakaplah, you have to think. Orang lain tak nak fikir, biar pilih dia orang tak tahu ataupun mungkin dia pun segan kot dia nak cakap. Tapi kalau you all segan, saya assume memang dah tahu dah kot ataupun tak tahu langsung. Tapi tak tahu langsung pun tak berbunyi. And you know that FBD is very important. So kalau you salah FBD, nama markah hilang lah dalam tas tu. Nama markah. Nama markah hilang. Nama markah hilang, 6% hilang lah.
Kalau you rasa you nak dapat A+, nak dapat 100%, tolak 6, baru dapat 94, masih lagi A+ lah. Itu kalau you punya assignment 1, 2, 3 tu full mark. Tapi assignment 1 tak ada orang full mark, paling tinggi rasanya 7 ke 8. Tak sure lah medium kenapa asing. Tak kena passing. Mesti ada sebab kena passing. Takkanlah main tembak je. Sebab dia ada motion impending ke dia No, sebab motion impending dia tak ada kaitan. Motion impending cuma kita tentukan bahawa benda ni dalam keadaan dia hampir bergerak. Itu sahaja. And then we can declare the friction is at maximum at that point. Itu sahaja. It's nothing related dengan sama ada decision kamu nak draw separately ataupun tidak. It's the same things that when we learn in machine. When we learn in machine, we separate that thing, we separate the member, we dismember that. It's not because of is it motion impending ataupun tidak, and yet we don't discuss motion impending pun dalam cerita machine. Sebab tu saya kata kalau siapa faham machine dia boleh bagi tahu kenapa. Jadi saya tahulah mungkin ada yang tidak beberapa faham mesin itu. Tapi senyap krik-krik tak bagi tahu. Takut tanya saya sebab takut kena tanya balik. Normal lah. Pisahkan tu dah betul, tapi kenapa? Kalau you ingat balik mesin, kenapa you pisahkan dia? You dismember that part, that particular part. Sebab aduh There's nobody want to help you, Sian ni Jazlan. Still, even though I provoke diorang ni, tapi dia still tak mau tolong kamu. Alah, kawan masa senang ramai Jazlan. tu tu. Apa dia? Is it too force? Kan tak di zero first member pun Zero force member kau merepek apa? Saya kata dalam kelas je yang ada zero force member. Aduh, dah merepek dah, start merepek dah ni. Dah ada orang ni, ramai. Jazlan, kawan hang masa susah tak ramai lah Jazlan. Okey lah, mic rosak. Saya assume mic rosak lah. 10-20 lah medium. Tak apalah, jom lah. Itulah, keyboard pun rosak. Memang kalau tunggu memang so maksudnya nanti tak berfikirlah, saya yang fikirkan untuk kamu. Nanti dalam test bila nak kena fikir sendiri tak boleh dah. Ingat tak dulu kenapa kalau kita dismember, putuskan, tanggalkan, saya kata because we want to display the part tu je. No, because we want to display the forces there. Kalau kita tak dismember dia, kita tak pisahkan dia, we don't pull this all separate, we cannot see the forces that have at that particular bodies. Kita akan nampak. And then hint dia juga di sini, dia kata dia ada coefficient of static friction and juga dia kata coefficient of friction lah ada between all surfaces of contact. Now kalau saya dah bagi hint dah tadi, kalau kamu faham frictional force dia akan berlaku bila ada two contacting surface ataupun ada yang bila two contacting bila ada dua surface yang contact lah. Dalam kes ni kat mana yang kamu nampak ada contact dengan antara satu sama lain yang you can see that there will be a friction kalau bergerak? Kat mana yang you rasa ada frictionnya? Yang tu 30 kg dengan lantai. Okay, 30 kg dengan lantai akan ada friction. Okay, so kalau you pull dekat P, so you have to imagine when you pull in P direction, so you're going to pull to the left hand side, so your friction akan bergerak ke mana? Dia akan, maksudnya blok ni akan, blok ni akan bergerak ke kiri. So your punya friction akan ke kanan lah. Okay, sebab dia berlawanan. So what happen bila blok ini bergerak ke kiri? Apa yang berlaku? Because now we have cable ini. Apa yang berlaku pada blok 20? Blok 20 akan ditarik ke kanan. Jadi ada friction tak? Ada juga kat situ. Ada.
So Betul ni? Oh, betul. kena lah, betul lah. So jadi kita kena, kalau kita kata ada friction dekat sini, jadi kamu kena tunjukkan dekat 20 kg tu mana friction dia, 30 kg tu mana friction dia. Dalam Sebab tu ni soalan dismember tu. dia. That's why we need to dismember. We have to separate these two blocks so that we can see the forces. Super macam kamu nampak bawah batu tu ada semut. Kalau kamu cakap dekat orang lain, orang tak perasan pun. Tapi kamu kena buka batu tu baru kau nampak semut tu kan. Super macam tu lah. Bila you buka dia, bila you dismember dan baru kamu nampak. Itu adalah konsep yang kita belajar dalam mesin. Kalau you tak tanggalkan part tu, you tak akan nampak forces tersebut. You nak cari forces tersebut. So, ikutlah part mana lah yang kamu nak tanggalkan. Dalam kat sini, part kat sini lah kita kena tanggalkan. And then hint dalam soalan pun dia kata between all surfaces of contact. Bermaksud kalau ada part yang contact itu, ada possible-nya. Begitulah ceritanya. Baru nak lukis FBD je. Okay. So kita nak lukis 20 kg dulu. Kita buat 20 kg dulu lah ya. Kita buat atas. Ataupun kita boleh buat bawah dulu pun boleh juga. Sebab daripada bawah tu kita boleh nampak friction yang berlaku lah. Okay, so sini P. Okay, 30 kg. 30 kg time 9.81 lah. W dia. This is a table of PUB. Kemudian kita ada friction dia. Kemudian kita ada normal force dia. Okay, normal force dia. So kita boleh kata normal force yang dekat sini lah, number 1 lah, ataupun you kata 30 kg ke ataupun B ke, kongsi lah. Okay, this one ini, because we have stated earlier that it is motion impending, so it is okay for us to put it as, okay. Kenapa motion impending? Sebab kita dah katalah analisis problemnya yang nombor 3 tu. Jadi kita boleh letak kat sini lah. 1. Okay. Now, untuk yang ini atas ni ada lagi ni. Tapi, okay. Kita try buat yang 20 kg. Okay, 20 kg, same thing lah. We have 20 kg. Okay, so kabel, yang ni nak ke mana arrow dia? Kanan. Kenapa ke kanan? Sebab ditarik oleh kabel A. Ya ke? Itu ke reason dia? Sebab dia ada friction. No. Sebab Kabel kan always tension. nak cakap ni tapi takut salah. Cakap Kali ketiga salah tu rasanya diri ni teruk gila. Kan saya cakap, you yang cakap Alhamdulillah sedar lah. Tapi tak apalah, at least sedar juga. Takut pula kalau macam tiba-tiba you rasa macam wah aku okey je ni, boleh jawab ni. Tiba-tiba yang jawab. Tak boleh pula. Okay. So sekarang ni kita adalah ialah kabel is always tension lah. So kalau kita nak draw FBD pun memang kita tahu kabel ini should be away from the rigid body. Okay, so ini. Okay, tadi kita kata kalau kita pull P tu, jadinya blok ini akan bergerak ke kiri dan dia akan punya friction dia ni akan ke kanan lah. So blok 20 kg ini pula dia akan bergerak ke kanan. Jadi friction dia akan bergerak ke kiri. Friction yang kat sini is not the same friction dekat sini tau. So ini adalah friction di antara 30 kg dengan lantai. So dia punya normal force dia akan berbeza lah sebab dia bergantung. Kalau kamu tengok pun kamu dah nampak normal force dia bergantung kepada 39.81 ni. So kita tak boleh kata this friction is equal to this one juga. Tak boleh. So ini adalah kita kata friction yang happen antara these two contacting 20 and 30 kg.
Jadi kita boleh letak F2 lah, and because we know it is motion impending, and those who just join us, you have to ask your friends why we declare this is motion impending ya. Okay, jadi yang ini adalah kita boleh declarekan the friction at maximum, and okay, kalau in future you don't have to write macam ni lah. Ini just saya tulis supaya kamu faham persamaan dia. Bila kita dah kata motion impending, we can write like this. Tapi kalau kamu dah faham, tulis yang ini pun dah cukup dah. Kau tak nanti FBD kamu panjang sangat lah dengan information serabut, banyak sangat information. Okay, so jadi kita letaklah kat sini mu s, alamak tak cukup, mu s n. Okay, sekarang normal force mana yang kita nak letak ni? Okay, normal force mana? Adakah normal force N1 juga? Jawapannya adalah Amir dah masuk kan? Amir masuk. Jawapan apa tu? Oh no, N1. Normal force ni kita nak pakai normal force mana? N1 juga ke? Tak. Jawapannya tidaklah, sebab normal force Sebab ni. Apa sebab? Tak apa. Cakap. Sebab normal force ini dia adalah normal force yang bertindak daripada lantai kepada 30 kg. Tapi yang sekarang ini normal force ini adalah yang blok 30 kg bertindak ke atas 20 kg. So kita letak N2 lah. So ini kita pakai N2 lah. Okay, sebab N2 ni kita nampak lah dia akan dapat daripada 20 kg times 9.81 ini. Jadi dia tak sama dengan N1 ya. Jangan bagi assumption semua sama. You have to double check first, tengok kalau betul-betul sama baru kita boleh kata lah. Tapi dalam kes ni tak sama sebab 1:20 dia ada 1:30. Alright. Mana ruang saya nak mencontengnya. Okay, so tapi cerita dia tak habis lagi. Kenapa tak habis lagi? Sebab bila kita dismember dia, so tempat yang kita dismember tu dia mesti ada apply Newton third law, which is action and reaction. So if you have normal force here, upward, means that you're going to have normal force here, downward. The same normal force. Couple lah. Yang ini memang confirm dia ke atas, jangan pergi gatal buat ke bawah pula. No, normal force tu dia memang towards body. Because kita kata that 30 kg is put force on 20 kg lah. Sebab sekarang fokus kita adalah 20 kg. You all pernah tak tengok cerita movie apa tak nama dia? Lama tau. Vintage Point kot tak silap saya, cerita orang putih. Dia ada cerita tiba-tiba, kejap ada 6 orang tak? Dia ada 6 orang tetapi dia punya view tu, dia ada satu benda berlaku tetapi view tu dia gambarkan view daripada orang pertama, orang kedua, orang ketiga, macam daripada mana orang tu melihat. Same thing lah macam ni. Okay, kita melihat daripada 20 kg. Jadi force yang bertindak ke atas 20 kg kita akan buat macam tu. Okay, kalau kita tengok daripada 30 kg, force yang bertindak adalah 20 kg ni bertindak ke atas 30 kg ni. Tapi force dia ni adalah force yang sama lah. Cuma kita tengok dari point of view yang berbeza. Macam saya tengok kamu, okay, kamu tengok saya daripada point of view yang berbeza. Tapi kita tengok something lah, kita tengok benda yang sama je sebenarnya. Okay, maksudnya tak lah. Tak tahu cerita lama lah, kalau kata tiba-tiba you boring boleh lah tengok. Bila tengok cerita tu boleh kaitkan dengan life kamu. Jangan tengok saja je. Okay, so sekarang ni friction force pun sama. Friction ini, frictional force ni pun sama. Sebabnya kalau kita dah buat dia ke kanan, ke kiri, dah tak tahu dah kanan ke kiri saya. Bila ke kiri, it means kita kena ada dia punya reaction dia mesti ke kanan lah, sebelah sini. Jadi kita akan letak lah. This is mu s and 2. So this is the FBD, complete FBD for 30 kg, and this is the complete FBD untuk 20 kg.
Ini blok 20 kg, ini 30 kg. So bila dah ada FBD boleh kita selesaikan. So macam mana kita nak selesaikan dia? Yang ni dah kerja senang lah sebenarnya sebab kita dah draw FBD. The difficult part we can say is to draw the FBD, but when you have a practice on how to draw the FBD, I think you 80% actually 90% sebenarnya kamu boleh lukis lah kalau betul-betul kamu praktis. Okay. Nak kata 100% saya tak berani pula nak cakap lah. Kot saya lagi kan ada tiba-tiba benda yang saya tak ajar, tak cukup information kan. Kata tak ajar. Tapi setakat untuk kamu ni saya dah cover dah semua. Right. So sekarang ni macam mana ni? Kita nak start dengan blok mana ni? Nak settlekan kita punya problem ni. Start dengan 30 kg. Okay, kalau you start dengan 30 kg, right, apa nilai yang kamu perlu cari untuk dapatkan P? Can you see that FBD? If not, I'm going to enlarge, zoom the figure. So, kalau you tengok dekat 30 kg, nilai apa yang you perlukan untuk P? Nilai apa yang untuk digunakan untuk dapatkan P? Yes. Oh. You kena tahu apa? Kita kena tahu. Duh. Tengok FBD, tengok FBD. Mana yang lain ni? FX. FX ni kita kena tahu tu lah. Yang kena tahu tu ke FM tu. Alhamdulillah. Itulah saya ingatkan kita dua dating. Jangan lain orang lain kan tengok dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Story beda. Lama tak cakap. Kau cakap maksiat datang. Okay. Sunyi lah, sunyi. Okay. Alright. Kita bantu orang tu nak cakap. Boleh dia nak ke yang ni? Cakap. Oh, siapa? Nadira. Ya. Bantu dia nak cakap. Okay, apa dia? Salah cakap. Kan P tu kan sama dengan F kan. So kalau cari F dapat P ke? Okay. Kalau P, okay, yang mana satu ni? Ni F. Ini pun ada juga ni. F kat atas ni. FM tu. F. Alah, M. Okay, yang ni. Okay, yang ni tahu tak? Ini tahu tak? Kita tahu mu je. Normal first tak tahu. Jom.
Biasa aku ada 2. Jom. Itulah saya merajuk sampai keluar dah ni. Loh, yang maju. Dah lah. Dia terkeluar internet lah. Masalahnya. Apa dia? Kalau merajuk tadi saya masuk balik lah. Tak. Saya pun Tak. terkeluar dia. Tak, kalau saya merajuk memang tak ada ni saya masuk balik. Memang bye-bye lah. Tak Oh ada ni. ya. Okay, back to our slide ni. TAB tadi tahu tak nilainya? Medan nak tanya boleh tak? Tanyalah. Sampai Kalau Amin. macam kan kita pakai blok yang 30 tu kan. Kenapa? Kenapa weight dia kita pakai 30? Kenapa tak pakai 50? Sebab kan ada blok atas dia 20 kg. Adakah dia bergerak sekali Arung? Dia bergerak separately sebab satu bergerak ke kiri, satu bergerak ke kanan. So how you said that it will be a total of 50 kg? Kiranya sebab macam tak ke 20 kilo tu dia macam timpa 30 tu. Yang 20 kg tu dia punya timpa tu datang daripada ni lah. Force that action on here ni datang daripada normal force ni lah. Dia punya ni dapat daripada mana? Dapat daripada 20 kg jugalah N2 ni. N2 ni kan kalau you tengok FY dapat daripada 20 kg 9.81 dia dapat N2. N2 ni dia put the forces to the 30 kg. Kiranya N1 tu tak payah campur lah. 30 tambah 20 tak payah lah. N1? Bukan weight untuk mana benda ni? Okay, saya faham maksud kamu tapi first, kalau you nak kata kita nak kira nak langsamkan the whole weight tu, nak langsamkan the whole mass, dia mesti bergerak bersama-sama. Macam mana kalau seorang bergerak ke kiri, seorang bergerak ke kanan, you nak langsamkan dia punya weight? Is it logic? Boleh tak? Boleh terima tak kalau kata macam tu? Faham tak maksud saya? Macam itu satu sebab tu kita tak boleh nak langsam dia jadi 50 kg. Faham tak maksud saya? Sebab kita kena kira dia separately because they are moving separately. Nampak tak kat situ? Lepas tu you kata bukan ke akan ada force daripada 20 kg akan bertindak kepada 30 kg. Ya, dia akan bertindak tetapi force itu datang daripada inilah N2 ini. Which is yang kalau kamu tengok pun is the same thing lah. Tapi kita tak boleh totalkan, maksudnya you total you dapatkan satu FBD. Satu FBD 50 kg terus lepas tu sebab you assume tak ada friction dekat tengah-tengah tu. Mana boleh sebab dia bergerak berbeza jadi dia akan ada friction dekat tengah-tengah ni. Kalau you kata macam ni 50 kg langsam terus, it means you tarik sini P, friction dia cuma kat bawah je. Padahal kalau kita buat macam ni kita kira blok yang N1 tu kita kira 50 tu kan. Lepas tu N2 pun ada juga kita kira 20. N1 macam mana you kata dia 50? Sedangkan N1 adalah normal force daripada lantai. Faham? Faham. Tak kisahlah, janji yang tanya soalan tu faham, yang lain tak faham tu tak tahu dia pun. Yang penting orang yang tanya faham lah. Faham boleh? Boleh. So madam dah. Masuk awal ke masuk lambat ni ketua ni? Masuk orang dah start kelas tu lah masuk lambat dah last kelas dah. Saya belum masuk. Sakit perut tadi. Oh ya ke? Ni lah pula sakit perut. Lagi nanti masa test jangan pula sakit perut. Kan ada orang menjawab dalam toilet pula. Kok pula saya ada orang jawab dalam toilet. So sekarang ni apa tadi? Kita tak tahu TAB.
kita tak tahu TAB, kita tak tahu, kita boleh tahu N1 ke? Sebab kalau kita nak tahu FM ini, yang frictional force yang kat bawah ni, kita kena tahu N1. Tapi kita tahu N1 tak? N1 boleh cari tak? Boleh guna FY tak madam? Yelah memang kita guna FY tapi N1 the issue is kan saya assume dah, maksudnya kamu tulis dah FY tu N1 kita Boleh. boleh. What about N2? N2 is included in FY kan? FY equal to 0. N2 kena masuk juga kan? Jadi N2 ada nilai tak? Ada? N1 je. Ha? Kalau FM tu kita tahu. Aha. Tapi FM So kena cari FY tu N2 tambah dengan N1 sama dengan N lah kan? N mampu N1 sama dengan N. is FY right? Bukan. Cina. N2 tambah Tulis 30. So normal force dia adalah 30 lah kan? Dah, tengok ni. Okay, FY sama dengan kosong. Oh, kena tulis juga ni. Oh loh. Dah habis hujung SEM dah patutnya tulis. Okay, apa yang ada kat sini? Okay, macam chapter 3 pula. Okay, apa? Oh, saya tak ajar chapter 3. Apa yang ada dekat sini? Cepat. FY equal to 0 ni. Apa yang ada kat sini? Tulis. 30 darab 98. Ni. 9.81. Positif ke? Oh, ini dah macam mula ni. Positif lah. Negatif. Lepas tu? Tolak N2. Lepas tu tambah N1 equal to 0. Ada tak N2? Ada tak N1? Ada. Tak ada. Ada. Apa dia yang? Alamak. Dia lari pula. Kita kejar dia. Jadinya kita kena cari N2 tu dekat yang blok atas tu lah. Ya. Oh, kita sebab tu kalau kamu tengok kat sini tak ada information. Okay, sebab memanglah asalnya kita nak cari P. So kita akan dapat P bila kita tahu TAB, bila kita tahu F2 ini dan bila kita tahu F1 ini. Right, kita nak tahu F1 ini, kita kena tahu normal force dekat N1 ni. Dan kita nak tahu yang F2 dekat sini, kita kena tahu normal force yang kat atas ni. Mu S is given. So banyak sangat unknown dekat sini. So kita kena tengok apa yang boleh bantu kita. Dia ada member lah. Sama macam kita buat mesin. Kalau kata kita tak dapat jawapan dekat member tu, kita tengok member apa yang berkaitan yang boleh kita selesaikan dia. Dalam kes ini kita kata kita tengok blok 20 kg. So 20 kg, kalau kamu tengok boleh dapat tak information dia. 20 kg will get N2. So settle lah nanti N2 kat sini. N2 pula ini boleh masukkan dalam equation ini untuk kita cari TAB. So TAB pun settle. Ini akan settle, TAB akan settle. Maksudnya information tersebut ni kamu bawa ke dalam ini, dalam blok 30 kg. Sebab itu tadi saya kata you kena declare that dia awal-awal motion impending. Sebab apa? Sebab yang tadi kita dah tengok analyze lah situation tu, dia memang fit in motion impending lah. Jadi sebab tu kita boleh declare, tulis kat sini mu SN2. Kalau kita tak declare dia ni motion impending, kita tulis je F2, you tak akan dapat selesaikan problem ni. Okay. So sekarang ni bila kira N2 you akan dapat lah 20 kg darab 9.81. Berapa? 78. Okay. Tiba. Semua nak congak. Semua nak congak. 109.82. Saya tahu satu je. 1982. Dapatlah 1982. Pi masukkanlah dalam ni. Okay. Darab kau. Okay. Macam ni Mamun. Ya Allah dah lah tak muat ni. Gambar dia dah comel sangat je. Apa dia? Insert new slide. Last kelas saya terkeluar-keluar pula internet problem ya. Mari kita tengok tadi yang kita tengok 20 kg tu, kita buat dulu 20 kg.
Jadi kita kata yang ini 29.81. Okay, normal force dia. Okay, yang ini tadi kita kata is a mu SN2. Yang ini adalah TAB sama. Okay, sama kosong pula. So itulah summation of Fy equal to 0. Nak buat apa? Nak cari N2. Kenapa nak cari N2? Nak cari yang frictional force kat sini, friction at maximum kat sini. Kenapa nak cari kat sini? Nak cari TAB. Dia berantai, dia berkait. So jadi you have to know that this one sama dengan so kita boleh katalah N2 sama dengan 20 darab 9.81 lah. Jadi 19 berapa tadi? 6.2 192? 196.2 196.2 Newton. Okay, masukkanlah pula dalam summation of Fy pula Fx. Okay. Fx equal to 0. Kerja je senang lah yang ini. Tambah. Okay, TAB akan sama dengan mu S N2. Saya buat shortcut dah ni Kang ada pula kata kenapa tak tulis 0 madam. Bukan, ada berlaku kan. Korang ni kadang-kadang lurus betul. Saya pun takut sebenarnya. Saya takut kalau terlalu cepat. Okay, tapi ni kan kita dah banyak kali buat dah kan. So we know that TAB is equal to mu S and 2. Jadi masuk je lah dalam ni. Dapat mu S tadi berapa? 0.4 darabkan dengan 196.2 Newton. Dapatlah TAB. TAB dapat berapa? 78.46. Dapat 8. Aku dapat 8. Aku dapat 8 ni. 18. 78.48. 78.48 Newton. TAB. Okay. Dah settle sini. Pi masukkanlah dalam FBD yang 30 kg itu. Okay. FBD yang 30 kg tadi. Okay. Kita ada N1. Kita ada mu S N1. Saya dah tak tulis FM tu lah sebab penuh sangat dalam ni. Okay. Ini adalah 39.81. Kemudian kita ada frictional force kat sini that mu S N2. Okay, which is nanti kita akan okay. Ini kita kata you punya N2. Yang ini adalah P dan ini adalah TAB. TAB just now we have it is 7 no. Is it 7 something? 7.6 Oh no. 7.6 Tadi berapa TAB? 78.48. 48 Newton. Okay, kita dah tahu TAB. Tapi sebenarnya kamu pun dah tahu dah yang mu S N2 tu. Kita dah kata lah yang ini akan sama dengan ni. Jadi kamu dah boleh tahu yang ini pun 78.48 Newton. Dah tak tahu yang ni lah. Sebab kita tak tahu N1. Ini kita dah tahu N2 tadi 196.2 Newton. Bukan. Jap. Apa bukan? Apa yang bukan? Betul tu. Apa yang betul? Apa yang betul, apa yang bukan? Betul tu 196.2 tu. N2 ni betul lah 196.2. Jangan buat drama dalam ni. Ya Allah, dalam last kelas buat drama pula. Korang ni. Okay, so sebab dia sama dengan mu SN1 punya jawapan. Mana yang ni? 196.2 tu. Ini. Dua ni dapat 196.2. Rasanya Seriously? mu SN1 tu. Ya. No. It can be. Sebab 30 darab 9.81 summation dua-dua ni akan sama dengan yang ni. Ayuh. Mana boleh you kata N1 is 196.2 juga? Tak boleh Ya Allah, kamu tengok tulisan ni. Kalau kamu tengok dia tak tulis pun kamu nampak dah. Hasil tambah. Bukan N1 ni dia. Mu SN1 tu. You dah kira dah ke N1 ni? Dah. Dah kira dah N1? Dapat berapa N1? 490.5. 490 darab dengan 0.4 is it 78.4 dapat 196.2 lah.
Okay. Kalau kata kita tengok yang ini N1 tadi dapat berapa sekejap? Yang ini 9.81. Okay. Ini N2 which is 1962 tambahkan dengan N1 sama dengan kosong. N1 tadi dapat berapa? 49.5. 0.5. Okay, Newton. 490.5 Newton. Jadi kalau untuk yang bawah ni, okay, F ini, right, cukup ruang. Okay, kita kata tadi yang F1 ni lah, F1 sama dengan FM tadi, F1 sama dengan FM sama dengan mu S N1. So 0.4 darabkan dengan 490.5 Newton dapat 196.2. 196.2. Okay. Alright. So sekarang kita dah ada nilai ni, dan kita dah ada nilai ni. Jadinya cuma cari P sahajalah, which is equation for Fx equal to 0. Negative P tambah 78.48 Newton plus 78.48 Newton and then plus this one lah 196.2 Newton equal to 0. So P dapat berapa? P dapat 274 kot. Sekejap. Congak ke? Hebat. Bukan. Apa benda ni? Entah, saya tak tahu. Kenapa? Apa? Apa? Kenapa 78.48 tambah 78.48 bila? Oh, patut. Saya tak baca habis. Okay. Madam dapat negatif 353.16. Mana boleh dapat negatif? Semua betul dah FBD kita dah. P ke sana, TAB ke sini. Ni ke Saya sini, dapat 39.4. positif negatif. Sekejap. Positif. Ayo, malah lah nak cakap. Malah lah nak cakap. Aduh. Kelas-kelas Aduh. last kelas ni ada drama lah. Lepas tu nanti bayangkan you tekan calculator nanti masa dalam test. Kelang kabut. Salah. Positif, negatif tu salah. Macam mana tu? Tu. Betul-betul Set. positif. Kalau bawa P ke sana. Dah tentulah sini positif. P tu bawa ke sebelah sana dia sini positif. Dapatlah nilai tu positif. Mana datang nilai tu negatif? Oh, bila? Jawapan dia 353.16. 0.16. Betul tu. 353.16. 353.16. Itu tak boleh nak tayang video saya. Saya tengah berasap keluar daripada hidung ni. Sorry madam. Nah, yang saya risaukan, saya takut nanti kamu dalam test kelang kabut. Benda tu boleh berlaku careless mistake. Di luar test tak ada masalah. You nak buat mistake, kalau mistake lah. Tapi at least you tahulah yang you buat silap. Tapi saya risau benda tu berlaku masa you buat test. Sayanglah, you dah draw FBD betul. Tapi you buat, dah masuk, dah tulis equation betul. Masuk nilai ni, pusingkan positif negatif dah jadi salah. Okay, P ni berapa ni? 300? Berapa tadi? 353.16. 0.16 Newton. Okey, ini kalau kita kata kabel AB itu kita attachkan dia ya. Kita attachkan dia. Tapi kalau what happen, kabel AB tu kita buang. Ni 2 lebih ke? Tadi. Apa 2 lebih? Apa yang 2 lebih? Apa yang 2 lebih? Jadi apa benda ni? Saya tak tahulah. What happened to you, Ami? What happened to you? Sekejap. Okay, dah dapat. Apa benda yang you masih lagi 196.
Kau Jawapan baru dia bangun ke 196. meh? Tak, jawapan dia 196 ke? Ayo. Ada satu ni. Dia asyik 196 je tak habis-habis dia tadi. Kalau kita buang tadi dia dapat 196 lah dia. Sebab kan Kalau- dia dua-dua bergerak sekali. Kalau apa? Tak, ni kita dah cerita yang B ke? Kalau kita buang tali tu. Aha, Ke buang apa? tak, Dapat jawapan jawapan. kalau buang tali dapat jawapan, dia kata apa? Dapat jawapan apa? 196.2. Dapat jawapan 196.2. Okey. Mari kita check. Dia dah tahu dah jawapan dia. Mari kita check dulu. Kalau you buang tali, apa yang berlaku? Berat dia Tension jadi tu 50. Berat dia jadi 50. 50. berapa FBD yang you perlu lukis? Satu je. Satu je sebab dia bergerak sekali. So kira macam you dukung budak sekali lah. Kita kira berat budak tu dengan you sekali. Macam tu. So tension tak ada juga lah kan madam? Sabar. Ke ada? Sebab tak ada taklim nak tension kat mana. Tu lah. Aku yang tension tengok korang ni. Tak tanya ke tension kat mana? Tension kat madam. Ya, kenapa? Okay. Pun. So sekarang ni kalau kamu tengok, alright, kabel tu memanglah tak ada dah. Kabel dah tak ada, buanglah kabel tu. Tapi dia still ada lagi forces yang keluar, which is kalau kamu tengok macam ni lah. Okay, kita dah kata sini kita totalkan 50 kg. Kenapa 50 kg? Disebabkan dia ni bergerak sekali dan kita kata dia tak ada friction antara dua blok ni. Sebab blok ni tak bergerak berasingan. Dia bergerak sekali dan bergerak pada direction yang sama. Jadi tak adalah friction dekat sini. Okay, kejap je, sikit je lagi. Aduh ya Allah, ya Tuhanku subhanallah. So ini apa, 50 kg lah kita boleh katalah 50 kg, right? So dapatlah berapa Newton kamu lah. Okay. 49.5. 49.5. 5. Yep. Okay. Alright. Lepas tu you punya normal force dia N sajalah, tak ada masalah lah sebab kita satu saja benda tu. Yang ini because still motion impending, cuma kabel tu je dah tak ada. Okay, jadi kita bergerak macam ni lah. Okay, ada apa-apa lagi tak? Kabel dah tak ada lah. Friction tak ada kat sini, tak ada dah. Ini saja yang berlaku friction, ini saja yang ada, normal force ada, P ada. So kita boleh tahulah yang ini dapatlah P tu 19. Okey, laju si Amir dia punya. Oh, dia genius lah ni, boleh bayangkan dulu lah. Tak payah lukis, dia dah bayangkan dah dulu dah dia punya FBD dalam kepala. Okey, dah tahu lah. So dapat P 192.2. 96.2. 196.2 Salah. Sebab apa? Sebab kita kata N yang betul lah sebab N ni 490 kan. Jadi kita buatlah summation of P. Kita tahu W sama dengan N. Ni W sama dengan N. Semua jangan malas walaupun you dah tahu W sama dengan N, janganlah malas macam sebab ini saya dah shortcut dah. Sebab nak cepat. Janganlah pergi tulis je, ui W sama dengan N, malasnya. Tulislah summation of Y sama dengan kosong. Malas betul kan nak tulis W sama dengan N sama dengan kosong. Susah sangat. Dia tulis buat macam ni je, W sama dengan N. Malasnya. Okay. Ini Fx lah. Tambah kosong. Jadi negatif P tambah mu S. Mu S dia adalah tadi tu 0.4 0.4 dapatlah 196.2 Newton. Okey lah. Jadi ni kita boleh nampak lah kalau kabel tu tak ada, force P tu dia rendah lah berbanding dengan kalau kabel tu ada. Sebab dia ada friction dekat atas antara blok 20 kg dengan 30 kg tu. Kita boleh nampak lah macam tu pattern dia. Kalau tak ada friction dekat atas ni, jadi you tak perlukan force yang banyak lah. Sebab ni tak ada friction kan. Sebab tadi kalau kita ada friction antara 20 kg dengan 30 kg menyebabkan P yang kita nak apply tu kena lagi tinggi. Supaya dia boleh bergerak. Nak gerakkan dia. Nampak tak yang tu? Yang pattern dia sebab tengok value dia.
Okay, boleh? InsyaAllah ada. Yang Boleh. penting as a conclusion for friction, I'm not sure yesterday saya ada cakap ke tak, tapi saya ulang balik lah. As a conclusion for friction, the first thing when you read the problem related to friction, you have to analyse sama ada dia ni motion impending ataupun tidak. Okay, Nak guna tak? itu adalah benda penting. Itu adalah benda penting, sangat-sangat penting, sangat-sangat penting, sangat-sangat penting. Saya tak tahu berapa banyak kali saya perlu cakap tapi sangat-sangat penting lah. Sebab bila kamu dapat tentukan dia ni, you kena ada skill tu untuk tentukan dia ni motion impending ataupun tidak. So memang kamu kena tengok soalan. Okay, kalau you rasa malas sekalipun tengoklah baca-baca soalan tu. Oh, ini motion impending. Oh, ini tak. Oh, ini motion impending. Ini tak. At least macam tu lah. Okay, lepas tu draw lah FVD. Okay, bagi okay sikit lah. Itu adalah perkara yang sangat-sangat penting. First, mesti kena tengok adakah dia dalam keadaan yang kita boleh kata is motion impending ataupun tidak. Tengoklah macam tadi kita nak cari P. Kita nak cari apply force dia. So kita kena consider dia ni dalam keadaan motion impending lah. Lepas tu coefficient of static friction pun dia dah bagi. Okay, benda tu kita kena masukkan dalam yang analysis condition number 3. Yang kedua adalah friction happen at ataupun in between two contacting surface. Dalam kes inilah kamu boleh nampak two contacting surface in here antara blok dengan you punya apa tu lantai lah, contoh lantai. Tapi benda tu berlaku dekat sini lah and it should be perpendicular. Frictional force dia akan perpendicular dengan normal force. So normal force kamu kena tentukan dengan betul lah. Kalau macam ni memang kita nampak straightforward. Dia adalah vertical kan, ataupun kalau kamu tengok horizontal nanti ada part-part yang sebelum ni kita tengok ada part yang normal force dia horizontal. Tapi kena make sure you punya frictional force perpendicular. Ketiga, make sure you identify dululah. Okay, sepatutnya identify dengan betul sebab dia boleh memudahkan kerja kamu lah. Okay, kita kena identify the direction ataupun the sense of the frictional force ini dia berlawanan daripada motion. So you try to figure out that this part tu dia akan bergerak macam mana. So you punya frictional force dia akan berlawanan daripada pergerakan tersebut. Okay. So basically kan tu lah, lepas tu draw je lah FBD. Draw FBD macam biasa, macam yang you buat chapter 3 semua tu, ada support reaction kalau ada. Dalam kes ini support reaction dia adalah contacting surface. Tetapi because our contacting surface, kita kata ada friction, just tambah frictional force. Itu saja. Tambah sikit je dalam chapter 7 ni. Yang lain semua kamu belajar dalam chapter 3. Semua benda yang kamu belajar ni semua ni chapter 3. Tambah sikit je frictional force dengan kena tentukan condition-condition ni. Itu saja. Lebih tu. Any question? Madam, kiranya macam tadi Madam cakap kena buat asing kan. Tapi jawapan macam kalau kita buat sekali pun jawapan tu macam mesti sama je. Untuk N1 yang saya cakap tadi yang Kita nak pi. Kita nak pi. oh. Tak boleh lah nanti kamu dapat nilai lain lah. Okay. Last. Lepas tu tak boleh nak dengar suara dah. Tapi kalau siapa WhatsApp saya malas nak type, mungkin saya akan bersuara lah. Kadang-kadang letih juga menaik tu dengan typo-nya apa semua. Siapa yang kena dengan tu ya? Siapa ada tanya saya itulah lah, saya kata saya guna yang macam yang tekan mic tu dekat WhatsApp tu. Pernah? Zaim. Oh ya ke? Sampai dia kata punyalah dia nak tanya momen tapi saya suruh buat. Itu memang kalau kamu nak tanya saya, kalau kamu tanya momen belum tentu saya akan jawab tentang momen tu dulu. Saya akan check daripada mula dulu, daripada awal dulu. Okey baru saya terangkan. Itu saya. Kalau kamu rasa tak sabar untuk bertanya dengan saya, boleh tanya orang lain dulu.
Okay, kalau tak boleh juga dengan orang tu, terpaksa juga hadap dengan saya, okay, sabar je lah. Sebab saya akan tanya saya memang akan tanya. Saya dah, tak boleh sebab saya akan tanya sebab saya nak make sure that you understand, itu saja. Bukan nak dera kamu, just nak tahu kamu faham tak yang awal-awal tu. Kalau faham, okay, saya dah tahu kamu faham, saya tak akan tanya lagi. Saya tak akan tanya lagi dekat kamu macam tu. Okay. Minggu depan boleh review lah balik apa semua. Nak tanya boleh tanya. Minggu depan saya cuba keluarkan markah assignment 2. Assignment 1 mungkin saya tak keluarkan sebab saya cuma keluarkan markah assignment 2 saja 35%. Assignment 3 pun saya takkan keluarkan sebab kalau saya keluarkan mesti kamu dah agak dah. Aku lulus lah, tak payahlah jawab test. Contoh kan. Tak juga sebab kalau ya betul lah sebab assignment 1, assignment 2, assignment 3 markah semua total 70%. So kalau kamu saya keluarkan 3 semua sekali, tahu agak-agak lulus tak payah jawab test jangan ada. Tapi saya boleh kata saya tak tahu assignment 2 bukan saya yang menanda, assignment 2 Sir Rizwan yang menanda kamu paper. Assignment 3 saya tanda. Yang assignment 3 tu yang due Monday tu kan? Apa dia? Monday. Okay. Assignment 3 saya akan tanda. Jadi markah kamu ni ada daripada Sir Rizwan dan ada juga daripada saya punya. Saya rasa dia yang akan keluarkan lah yang assignment 2 tu untuk markah. Kamu boleh tanya dia lah assignment 2 kamu dapat berapa. Kau nak tengok kat mana madam? Kena tanya Sir Rizwan masa tu dia guna apa. Kalau saya punya yang group A tu saya akan keluarkan kat dalam YouFuture. Sebab lepas kamu buat tu nanti ada markah berapa. Tapi saya tak tahu hari tu kamu buat kat mana masa assignment 2. Google Class ke ataupun Classroom. Classroom lah. Tak tahulah mungkin boleh display kot, dia boleh display kot markah dia. Nanti yang assignment 2 tu ditanya dengan Sir Rizwan lah. Zain. Okay. 35% boleh tahu dah. Okay, ada apa-apa? Tak ada, bye-bye. Tak akan jumpa kot tahun depan kan semua ni. Aduh, thank you madam. Okay, tak menyesal Tak ada, okay, bye-bye. Thank you madam. Papa WhatsApp madam, Papa WhatsApp. Mostly to do like that. Bukan saya, kenapa saya nak WhatsApp kamu? Jumpa di tempat lain lah, bukan jumpa dalam classroom lah. Okay, bye. Kalau jumpa tu, cepet tu. Okay, itu kalau umur saya panjang. Entah saya jalan dulu daripada kamu. Okay, Assalamualaikum. Okay.